Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan, nikmat iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kitab Sirajul Mubtadin, muka surat 21, yang Jawi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Hukum orang yang tayamum. Orang tu dia tayamum atau mendapat air ataupun dapat air tu. Jadi lagu mana? Dia tayamum dah, tiba-tiba nampak air, jadi sah ke batal? Kita tengok. Pertama, jika seorang tayamum kerana ketiadaan air, memang tak ada air pada mula lah, dan ia orang yang tayamum tu belum mengerjakan sembahyang, maka sah tayamumnya. Baik, ini masalah pertama. Mula-mula tak ada air, lepas tu dia tayamum siap dah. Dia tayamum siap dah, tapi dia tak sembahyang lagi. Apa hukum tayamum? Hukumnya sah. Apabila sah boleh sembahyang lah. Itu yang pertama. Kedua, jika ia tayamum kerana ketiadaan air ketika bermukim. Beza apa mukim dengan mustautin? Dia ada beza. Mukim macam orang Perak, dia mai sewa rumah di Kedah, atau mukim. Itu bermukim. Adapun mustautin, dia watan situ, dia tempatan situ. Maksudnya rumah dia situ, kalau boleh memang dia mati tanah kubur dia pun situ. Itu orang panggil mustautin. Mukim ni dia pindah pada satu-satu tempat, dia duduk di asrama, atau mukim. Mustautin kita, mustautin ni kita, hak rumah dia lostak, tanah dia lostak, rumah dia lostak, harta kita semua dia lostak. Kita banyak duduk dalam lostak. Kalau mati pun kita kata pakai sini itu orang panggil mustautin. Baik. Jadi bermukim ni dia ada tempat yang tetap lah, tapi bukan dia duduk situ. Macam kita pergi ke Mekah. Kita pergi ke Mekah. Hari pertama duduk di hotel, kedua di hotel, tiga di hotel. Itu orang panggil mukim. Bermukim ketika itu sementara di Mekah. Tu kita pergi Madinah pula. Baik, kita tengok. Jika ia tayamum dan ia sudah masuk mengerjakan sembahyang, maka batal tayamumnya. Mula-mula dia berjalan tengah jalan ni,
Contohnya, dia berjalan musafir. Musafir lah. Dia musafir. Tengah jalan, dia tayammum. Dia semayang lah. Dia semayang zuhur umpamanya. Lepas tu, dalam dia semayang tu, saat dia sambung balik berjalan, dia berhenti di hotel hak dia nak duduk. Dia berhenti di hotel. Dia ada tempat dah untuk duduk. Tiba-tiba ayak main. Apa hukum? Batal tayammum. Maksud dia kena semayang lain. Hak tadi tengah jalan dia tayammum. Sampai di hotel dah, salah dia. Jika ia tayammum kerana ketiadaan air ketika bermukim, tak ada air, tiba-tiba sampai satu tempat yang dia nak duduk tu, dan ia sudah masuk mengerjakan semayang. Dia semayang dah zuhur contohnya, tiba-tiba dia pergi di hotel tu ada air, maka batal tayammumnya. Dia kena ambil air semayang, dia kena semayang lain. Itu masalah yang kedua. Ketiga, jika ia tayammum kerana ketiadaan air ketika musafir dan ia sudah masuk mengerjakan sembahyang. Ni masalah musafir. Masalah musafir. Contohnya 3 hari duduk berjalan naik bas. Macam cikgu nak pergi naik bas sampai ke Bangkok ni. 4-5 hari. Payah. Contoh, dalam musafir tu, tiba-tiba tayammum, semayanglah zuhur. Tayammum semayang zuhur. Lepas tu, semayang zuhur tu dalam keadaan jamak dan qasar. Kerana musafir. Mula-mula tayammum semayang zuhur 2 rakaat. Habis 2 rakaat bagi salam, tayammum sekali lagi oleh kerana nak semayang asar. Lepas tu, sambung lagi musafir dia. Sambung lagi perjalanan dia. Pi kepada tempat lain pula. Dan ia sudah masuk mengerjakan sembahyang. Dalam musafir tu, tiba-tiba berhenti di bilik yang ada yang, maka tiada batal tayammumnya. Terpakai dah. Sebab dia bukan duduk, dia duduk berjalan. Tadi ni dia naik kereta, tayammum sembahyang zuhur, tayammum sekali lagi sembahyang asar. Tiba-tiba duduk setengah jam sampai hotel. Apabila sampai hotel ada ayak, batal tayammum dia tadi. Dia kena sembahyang lain. Dia kena ambil ayak sembahyang, kena sembahyang lain. Sebab dia dah bermukim. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, dia ni duduk dalam berjalan. Daripada contohlah, daripada Kedah dia pergi ke Penang, pergi ke Perak, pergi ke Selangor. Memang ada kerja dia. Sampai ke Johor dia kena buat kerja. Contoh. Itu contoh. Tiba-tiba dia berhenti di Penang, tak ada air. Tak ada air. Dia pun tayammum lah. Sembahyang zuhur, tayammum serta takdim. Dia buat hak belik awal. Lepas tu, tiba-tiba dia berhenti pula di Sungai Perak, ada ayak pula dah. Lagu mana ni? Hak tadi ni terpakai dah? Sah. Sebab dia tidak bermukim. Dia bukan berhenti di hotel apa pun, dia berjalan. Apabila musafir, sah tayammum dia. Hak tadi tak ada ayak tempat lain. Hak ada ayak tempat lain, kita pun nak pergi tempat lain, sah. Hak sembahyang tadi tak gaduh sembahyang dah. Masalah jika musafir. Dia kena bahagi bagi elok. Ini fiqh. Al-fiqhu al-fahmu. Fiqh itu menuntut kepada faham. Masalah pertama lagu lain. Masalah kedua macam lain. Dia tak sama. Orang yang tayammum melihat air. Dia tayammum, tiba-tiba air main. Dia nampak air ataupun mendapat air ataupun air tu main dah. Jadi lagu mana? Pertama, masalah pertama.
Jika seorang tayamum, dia tayamum lah oleh kerana dia nak semayang, umpamanya kerana ketiadaan air, memang tak ada air, dan ia belum mengerjakan semayang, dia tak semayang lagi. Apa hukum tayamum tu? Maka sah tayamumnya. Tayamum dia tu sah. Tayamum dia tu sah. Tapi dia tak habis ni. Dia tayamum, dia tak mayang ni, ayak mai. Maka sah tayamum dia. Lepas tu jadi mana? Tapi kena ambil yang mayang lain. Oleh kerana ayak dah datang. Tu kaedah dia. Apabila datang ayak, maka batal tayamumnya. Ini hukum sah ke tak tayamum? Tayamum tu sah. Tapi kena ambil wudu. Tu masalah yang pertama. Kedua, jika ia tayamum kerana ketiadaan air, air tak ada, dia berjalan-jalan tu ketika bermukim. Dia berjalan-jalan, tiba-tiba dapat hotel dan ia sudah masuk mengerjakan sembahyang, maka batal tayamumnya. Apabila dia berjalan, tayamum. Lepas tu duduk di hotel, air ada. Apabila dia tu dah bermukim, dah nak duduk di situ 2-3 hari, ada tempat dah yang dijamin untuk duduk. Macam kita nak pergi rumah anak kita di Kuala Lumpur, memang duduk rumah anak dah, bukan nak pergi mana pun. Kena ambil yang semayang, sebab kita dah bermukim, selesa dah. Itu masalah yang kedua. Ketiga, jika ia tayamum kerana ketiadaan air ketika musafir. Dalam keadaan duduk berjalan tu, dalam musafir tu tak ada air. Contohnya pada Kedah pergi ke Penang, nak langsung pergi ke Johor, tiba-tiba di Penang tu tak ada air, dia tayamum sebab tak ada air. Semua tempat tak ada air, petrol pump tak ada, surau tak ada, masjid semua tak ada air. Bahkan dia berkata 2-3 hari dah air tak ada. Tayamum semayang, dan ia sudah masuk mengerjakan semayang. Dia semayang dah siap, dia berhenti di Ipoh tu, air ada, tak apa, sebab dia nak berjalan pergi ke Johor, tak ada semayang lain dah. Sebab kaedah dia dalam musafir tak ada air, tayamum terus pakai. Tu masalah yang ketiga. Keempat, jika ia tayamum kerana sakit. Ni memang ada air tapi sakit. Air ada tapi tak boleh guna air, sakit. Atau umpamanya tiba-tiba air ada, maka tiada batal tayamumnya. Hak masalah uzur sakit ni, ada air ke tak ada air ke, air baru mai ke apa ke, semuanya tidak batal tayamum, semayang terus pakai. Ini masalah yang keempat, kerana uzur. Dia tayamum tu oleh kerana tak boleh ambil yang semayang, uzur. Ini tak batal tayamum dia. Itu 4. Tiba lepas tayamum tu air ada. Air ada. Habis. Jadi 4 masalah yang dipecahkan di dalam masalah di sini. Syahdan. Ini penjagaan lah, supaya kita tidak keliru, supaya jangan keliru. Tiada sah menghimpunkan 2 sembahyang fardu dengan 1 tayamum. Tak sah. Kita sembahyang zuhur 1 tayamum, nak sembahyang syak pula 1 tayamum. Sekalipun kita ni jamak di dalam musafir, kena 2 kali tayamum. Dia tak boleh pakai sekali-sekali, tak boleh. Kerana ini orang panggil bersuci secara orang yang uzur. Apabila bersuci secara uzur, hanya bilang-bilang sunat tak apa, fardu tu 1 ya. Tu maklum. Kita musafir, semayang zuhur 1 tayamum, nak semayang asar pula kena tayamum kali yang kedua, supaya kita dapat semayang asar. Tu hukum dia.
Ni kena jaga. Maka hendaklah tayamum bagi tiap-tiap yang sembahyang fardu dan bagi tiap-tiap sembahyang nazar. Sembahyang nazar pun termasuk di dalam orang panggil wajib aridi. Hak wajibnya 5: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu orang panggil sembahyang fardu yang dinaskan qat'i di dalam nas agama kita. Tak boleh ingkar. Itu hak fardu wajib. Selain daripada tu orang tanya ada ke, iaitulah sembahyang nazar. Nazar ni dia mesti kait dengan nama Allah Ta'ala. Wallahi ataupun wabillahi wattallahi. Sekiranya aku ni lega daripada penyakitku ni, aku nak sembahyang sunat 2 rakaat di 5 masjid. Contoh, 2 rakaat masjid Sultanah, 2 rakaat masjid Taman Uda, 2 rakaat masjid Targa, 2 rakaat masjid Zahir, 2 rakaat masjid Besi Magung. Contohlah, wajib tu. Kerana lega penyakit, wajib buat. Kalau tak buat, dosa. Dia kena bayar kifarah. Sebab sumpah, nazar. Tapi kalau duduk cerita-cerita, orang tak panggil nazar. Cucuk ke apa sampai tak ada buat apa ni. Belilah cucuk buah di belakang tu, orang keluar boleh sama ambil. Niatlah hati. Hak tu tak nazar, tak buat tak apa. Tu nazar. Tapi kalau elok kena buat. Dah kita ni azam. Apabila azam Allah bagi, dah bagi, Allah tak kira dengan kita. Pasal apa kita nak kira dengan Allah Ta'ala? Buatlah. Walaupun tak jadi nazar. Ni pulun dalam bab nazar ni. Apabila nazar, contohnya sekiranya sembuh penyakit ni, aku ni nak sembelih kambing. Apabila nazar tak boleh makan. Rugi dia kata. Apa tak boleh nak rasa cubit. Buat mana? Cari hebah. Saya hebah kat cikgu hak dia lah. Lepas tu dia masak-masak, kita boleh makan. Duk buat lari lagu tu. Tak sah lah. Cari nak untung kita semua. Dah daging tak boleh makan, kuah boleh makan. Siapa dia petua? Kuah tu main mana ke tak main ayam daging? Tak sah. Tak sah mereka lah. Dia nazar bagi Allah ke atasku. Sekiranya aku ni boleh jual tanah ni, aku nak wakaf kat masjid ni. Tu orang panggil nazar. Wajib buat. Bagi Allah ke atas diriku, kalau aku sakit, lega penyakit ni, nak sembahyang sunat 2 rakaat di 5 masjid. Wajib buat. Hak tu wajib. Apabila wajib, dia kena tayamum masing-masing. Tu. Dan tiap-tiap sembahyang fardu dan bagi tiap-tiap sembahyang nazar. Hak kita nazar. Hak kita nazar tu. Umrah nazar wajib. Anda tak boleh guna dah. Tu orang dulu-dulu kalau sakit payah nak ubat, dia kata ada niat apa-apa tak? Orang dulu-dulu. Ada niat apa-apa tak? Takut apa yang dinazar tu tak tertunai. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kata kalau dapat anak, aku nak sembelih. Sembelihan sebagai tanda syukur. Lupa. Apabila lupa tu Allah Ta'ala suruh sembelih Nabi Ismail, kena buat. Dia tak boleh ingkar. Tetapi nazar di atas perkara taat, di atas perkara maksiat, tak sah nazar. Tak boleh. Hak maksiat tak boleh, tak sah nazar tu. Kalau nazar pun tak sah. Sebab itu tak payah tunai. Tak jadi pun. Di atas perkara maksiat, kemaksiatan, tak sah nazar. Yang sah sabitnya nazar kepada perkara-perkara taat, kepada perkara-perkara yang membawa kepada
kebajikan. Sedekah ke, baca Quran ke, puasa ke, iktikaf ke. Dulu ni banyak orang nazar iktikaf. Sekiranya berjaya anak saya dalam periksa ni, nak iktikaf 2 hari di masjid. Dia buat. Tutup risalah pesan, kalau kita ni ada hajat yang besar, maka dituntut kepada kita seeloknya kita ni ada sedikit kait dengan nazar. Kalau kes mahkamah bab tanah ni selesai, aku nak sedekah di pondok ni sekian-sekian. Sangkut sikit aku tu. InsyaAllah Allah Ta'ala pemudah. Habis. Demikian lagi, tiada sah, tak boleh. Tiada sah maksudnya batal lah, tak boleh menghimpunkan 2 tawaf dengan sembahyang tayamum lain, tawaf tayamum lain. Dia tak boleh himpun sekali, sebab 2 tu perkara yang berkaitan dengan tawaf di sini, iaitulah tawaf fardu. Sama ada tawaf umrah fardu ataupun tawaf haji fardu ataupun tawaf nazar. Tawaf nazar tu tak boleh. Dan dengan sembahyang, yakni sembahyang fardu, dia tak boleh berhimpun lah. Dia tak boleh berhimpun. Tapi kalau tawaf fardu dengan sunat, solat sunat boleh. Kita tawaf-tawaf solat sunat, sembahyang fardu, tawaf fardu tak boleh. Sembahyang zuhur fardu, asin tayamum. Tawaf umrah, asin tayamum. Tapi kalau tawaf umrah, tayamum, nak sembahyang sunat umrah boleh. Kerana boleh berhimpun fardu dengan sunat. Tak apa, boleh. Tak boleh fardu dengan fardu. Tak boleh fardu dengan fardu. Baik, ni di sisi kita, hak kita bincang ni semua dalam konteks tak keluar daripada perbincangan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada pun mazhab lain kita tak tahulah. Kena mengaji lagi lah tu. Hak kita duk bincang ni mazhab Syafi'i. Gitu. Demikian lagi, tiada sah menghimpunkan 2 tawaf dengan sembahyang, yakni sembahyang fardu. Tak boleh. Dengan 2 khutbah, dia kena tayamum asin. Ni bagi imam, kalau tak ada ayat, dia nak jadi imam sembahyang Jumaat dan dia nak khutbah. Mula-mula dia tayamum kerana nak khutbah. Yang kedua, dia turun khutbah tu sat saja dia tayamum kerana nak sembahyang Jumaat. Tu mesti. Orang khutbah ni Jumaat, dia mesti kena ada wuduk, dan tak boleh ada najis yang dia tanggung. Di baju dia tak boleh ada najis, di pakaian dia tak boleh ada najis, di tempat pijak dia tak boleh ada najis. Pasal apa? Dia khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni dia kena ada tayamum asin. Dia turun mimbar tu, dia tayamum untuk dia nak jadi imam sembahyang Jumaat. Adapun kita hak mai Jumaat ni sekali jelah, sebab kita tak khutbah. Sembahyang Jumaat untuk menjadi imam tu satu tayamum. Baik. Dengan satu tayamum. Tak boleh berhimpun. Nak khutbah dengan sembahyang Jumaat tu, imam tu tak boleh himpun. Dia kena 2 kali. Dia kena 2 kali. Lepas tu kalau dia tak jadi imam, kena juga sebab dia nak sembahyang. Sebab dia khutbah kali pertama, dia turun-turun orang lain nak jadi imam, dia kena tayamum juga. Makruh lagu tu. Dia seeloknya hak khutbah disunatkan orang tu khutbah, orang tu juga menjadi imam. Orang tu khutbah, orang tu juga jadi imam. Dia sunat macam tu. Baik. Padahal harus mengerjakan beberapa sembahyang sunat. Macam bulan Ramadan, di dalam sunat, solat sunat tarawih sah, kerana boleh berbilang-bilang sunat. Satu fardu dan berbilang-bilang sunat tu sah dengan tayamum yang satu.
Ni bab tayamum. Selesai. Ingatlah. Apabila kita berjalan, jalan-jalan tayamum. Mayanglah. Tiba-tiba sampai dah tempat kita bermukim rumah nak kita ke, hotel ke, ayat ada kena ambil uduk semayang lain. Adapun dalam musafir, dalam jalan, kita tak sampai lagi tempat kita nak pergi, tak apa. Kaedah dia tak ada ayat tayamum. Semayang tu terpakai. Walaupun kita pergi singgah tempat lain ada ayat, tak kena semayang lain dah. Kerana kaedah dia dalam musafir. Itu yang kedua. Apabila dia tu dalam keadaan uzur, ada ayak pun dia tayamum, mayak pun dia tayamum juga. Tu tak ada kesan apa pun. Sah tayamum dia kerana uzur. Kerana uzur. Hak awal tadi apabila dia tayamum, dia tak semayang lagi. Tayamum dia kira sah lah. Tetapi dia kena ambil uduk. Kaedah dia, apabila tayamum mai ayam, maka tayamum itu terbatal. Kita tayamum lah di rumah kita, ayam tak ada 2 hari dah. Kita tayamum nak semayang, sah tayamum tu. Kita tak mayang lagi, tayamum sah. Tapi ayam semayang tu kita kena ambil lain. Kita kena ambil lain ayat semayang. Kerana apa? Apabila mai ayat tadi, kita tak boleh himpunkan 2 fardu semayang dengan 1 tayamum. Kemudian kita tak boleh himpunkan tawaf fardu dengan semayang fardu, tak boleh. Kita kena asing-asing tayamum. Dan begitu juga orang yang baca khutbah Jumaat, dia kena tayamum sekali, dan dia nak semayang Jumaat sekali lagi. Bagi orang yang khatib yang khutbah itu, dia kena tayamum sekali lagi. Adapun semayang fardu dengan sunat sah, berhimpun beberapa sunat, tak ada masalah. Tu penjagaan yang berkaitan dengan tayamum. Habis. Baik. Perkara yang membatalkan wudu. Bermula perkara yang membatalkan wudu itu 6 perkara. Tu dia. Itulah tu Ui Saleh kata lain. Hak kita duk mengaji dalam kitab-kitab yang masyhur, seperti kitab Tuan Hussein Kedah, Hidayatus Subyan, perkara yang membatalkan wudu 4. Ustaz Anwar pula Pasir Tumbuh, dia kata perkara yang membatalkan wudu 6. Ada tempat ambil dia. Kita duk biasa 4. Ni dia buat pecah 6. Kita tengok. Kadang-kadang 4 tu dia masuk sekali hak 6 tu. Cuma hak 6 ni dia pecah bagi detail. Tu ya. Baik. Bermula perkara yang membatalkan wudu itu 6 perkara. Pertama, keluar sesuatu daripada salah satu daripada 2 jalan, yakni qubul ataupun dubur bagi seorang yang hidup yang berwudu. Sama ada barang yang keluar itu benda yang berdarah, beradat tadi ni. Keluar sesuatu daripada salah satu daripada 2 jalan, yakni qubul, kemaluan depan, sama ada lelaki ataupun perempuan, ataupun dubur, kemaluan belakang, bagi seorang yang hidup yang berwudu. Keluar satu saja perkara daripada lubang dubur ataupun qubul ataupun dubur, depan ataupun belakang, maka kalau keluar sesuatu daripada kemaluan belakang dan depan seseorang yang berwudu, yang hidup tu, yang berwudu, sama ada barang yang keluar itu benda yang beradat. Baik. Pasal apa dia kait keluar sesuatu daripada kemaluan depan dan belakang bagi orang yang hidup? Maksudnya kalau kita mati, hak batal ni bagi orang yang hidup. Tu dekat lagi tu. Hak batal-batal ni bagi orang yang hidup. Keluar sesuatu
di kemaluan depan dan belakang, di lubang kemaluan itu. Adapun kalau peluh celah-celah paha tu daklah. Daklah. Hak tu tak batal. Sama ada barang yang keluar itu benda yang beradat, benda biasa, seperti kencing, kemaluan depan kita, dan tahi, dubur kita, ataupun benda yang menyalahi adat, seperti darah keluar di kemaluan laki umpamanya, ataupun ketul batu. Dia batu karang, tiba-tiba terkeluar batu, batal wudu. Kerana apa? Kaedahnya keluar sesuatu daripada kemaluan. Selalunya kemaluan depan, laki perempuan keluar yang kencing, tiba-tiba orang perempuan keluar angin, batal. Kalau keluar dengan yakin. Kalau tak yakin tak batal. Begitu juga dubur, keluar dengan yakin, angin. Kalau tak yakin tak batal. Kalau duduk sakit perut, angin tu duduk main kot dalam perut, tak keluar pun, kaedahnya kalau keluar kita tahu mesti terbuka lubang punggung. Ni dak. Apabila dak, tak kadah ambil sembahyang. Bina di atas yakin, tak kadah ambil sembahyang. Kemudian keluar pula benda yang menyalahi adat, yang adat tak berlaku, berlaku benda tu. Seperti contohnya cacing keluar di kemaluan depan, batal wudu. Ataupun batu yang, melainkan yang uzur, tu lain lah. Tu lain. Seperti perempuan istihadah, keluar darah. Darah tu lain daripada darah haid, tu tak apa. Hak tu dikira terpakai wuduk dia, tapi satu waktu ya. Sama ada lelaki keluar sentiasa cecair di kemaluan, ada penyakit jangkitan kuman, dia keluar sedia air putih macam susu tu. Kalau doktor dia tahulah, keluar sedia tu dalam keadaan dia tu uzur, macamlah perempuan istihadah, masuk waktu basuh kemaluan. Lepas tu tahaffuz, memelihara dengan maksud kita ni ikat, kita bubuh tisu ke, ambil yang semayang, semayang sah semayang, walaupun duk keluar ketika semayang, sah hukum dia, sah hukum dia. Hak ni keluar sesuatu yang tak sedia, tiba-tiba ada wudu, pak keluar batu kemaluan depan, batal wudu, kena ambil yang semayang lain. Tiba-tiba keluar batu, kena ambil yang semayang lain. Ataupun Tok Saleh buat misal tertelan guli. Kita ni tertelan guli pun masuk, keluar guli, tak keluar najis pun di kemaluan belakang, keluar guli sebiji, elok, batal wudu. Kaedah dia keluar sesuatu di kemaluan depan dan belakang, keluar sesuatu ya, batal wudu. Tetapi kecuali bagi yang uzur seperti darah istihadah, yang kencing, yang bernama salisil baul, tu tak apa, tu masalah lain, tu uzur orang panggil. Apabila masuk waktu basuh kemaluan, tampal, ambil wudu, semayang zuhur. Nak semayang sah kena ambil wudu lain, kena basuh lain kemaluan, kena ambil wudu lain, kena semayang. Dia asing-asing, dia tahan satu wudu saja bagi orang yang uzur. Itu masalah yang pertama, batalnya wudu apabila keluar sesuatu daripada kemaluan depan dan belakang, batal wudu ketika itu. Habis. Kedua, tidur yang tidak tetap duduknya. Dia tidur dalam keadaan dia tak duduk, sama ada dia mengirin ataupun melentang, terlentang, seperti tidur berdiri ataupun bertelentang,
sekalipun tetap kedudukannya. Kaedahnya kalau ada ajak sembahyang lain daripada duduk, semua batal. Kalau duduk macam saya duduk tak apa. Sebab apa? Lubang punggung kita tu diapit oleh dua papan punggung kita. Apabila lagu tu sukar untuk angin keluar. Tapi kalau kita tak duduk macam ni, sama ada kita tidur berdiri ke, dalam diri tu kita sanak lena. Dalam tunggu bahang. Contoh. Nah, kita nak pergi Masjid Quba, pagi-pagi tu depa suruh turun tunggu bah. Sanak di tiang hotel tu. Sanak-sanak terlena. Terlena ni saya tak sedar lah, tu orang panggil lena. Apa dah 2-3 minit batal wudu. Ataupun kita tidak mengirin, ataupun kita tidak terlentang, semua tu batal wudu. Kerana apa? Kerana kita tak tahu angin tu keluar ke tak. Kerana tidak tetap papan punggung. Kaedahnya kalau tidak lain daripada duduk, semuanya batal, kena ambil wudu lain. Tapi kalau kita ambil yang sembahyang di rumah, kita nak pergi ke Penang, sejam kita duduk atas kereta, orang bawa. Tidak lama pun tak apa. Tak batal. Tak batal. Pasal apa? Kerana kita ni tidak dalam keadaan duduk. Kecuali orang sebelah kata, tadi kentut busuk kan? Hak tu wajib kena pergi ambil ayat sembahyang. Hak tu wajib. Kerana apa? Dia bagi tahu kepada kita. Hak tu kena. Kalau orang tak buat apa, tak kena ambil, kita sembahyang terus. Ada kedak, syak. Pergi ambil ayat sembahyang. Apabila ambil ayat sembahyang, syak, batal. Hak ambil tu. Kena ambil pula hak kali nombor 3, baru kira wuduk balik. Dah syak, duk ambil buat apa? Syak. Ada tak ada? Ada. Tadi ada. Dah kita naik atas tadi duduk lena. Ada lah. Syak. Ada kedak. Pergi ambil sembahyang. Batal. Hak nombor 2, kena ambil hak nombor 3, baru terpakai. Nah, tu kena faham elok. Kecuali payah sangat Nah, payah sangat. Ni tuk tua. Orang tua. Ada kedak tak? Payah sangat Dia kata seluk pegang kemaluan ni tu bagi batal bang. Ambil yang sembahyang lain. Dah payah sangat. Ada kedak sembahyang terus lah. Ada. Kembali kepada asal. Kalau ada kedak syak, pergi ambil. Batal hak nombor 2, ambil nombor 3 baru jadi wuduk. Kita kena faham dalam masalah fiqh, al-fiqhu, al-fahmu. Fiqh itu menuntut kepada faham. Itu yang kedua. Tidak selain daripada duduk, semuanya batal. Ketiga, hilang akal kerana mabuk. Mabuk, hak macam minum arak, dia tak boleh kawal diri. Adapun makan pinang, namanya mabuk, bukan mabuk sungguh, tu orang panggil pening. Hak tu tak batal. Ada wuduk makan pinang, makan pening. Pening pula. Hak tu tak batal, tu orang panggil pening. Hak mabuk ni dia tak boleh kawal diri. Dia tak boleh kawal diri dia. Tu batal wuduk. Hilang akal kerana mabuk. 1. Sakit gila, pitam ataupun barang sebagainya daripada perkara yang menghilangkan akal, semuanya batal wuduk. Semuanya batal wuduk. Tuan Husin dia campak siap ni, tidur dan hilang akal. Kerana orang tidur tu seolah-olah seperti hilang akal ketika itu. Adapun Ustaz Anwar dia pecah. Tidur kedua, hilang akal ketiga, seperti mabuk, gila, pitam, semua tu batal yang sembahyang. Tu yang ketiga. Keempat, bersentuh kulit lelaki akan perempuan yang ajnabi, yang asing, yakni perempuan yang bukan mahram, dengan tiada berlapik. Dia sentuh kulit tu dengan tiada berlapik. Sekiranya mayat sekalipun, batallah wuduk orang hidup. Perempuan, orang pun ambil wuduk siap dah.
Tiba-tiba nak angkat mayat. Tak larat lah orang perempuan ni. Panggillah anak 2-3 orang. Dalam-dalam tu suami pun pergi angkat. Suami tu ada yang sembahyang. Tersentuh mayat isteri dia, maka batallah wuduk suami dia tu. Adapun wuduk mayat tak batal. Batal wuduk suami yang hidup. Dan orang yang hidup, lelaki perempuan yang sah nikah, kalau sentuh kulit tanpa berlapik, hukumnya batal. Tu hukum umum. Dia tak detailkan lagi. Tu hukum umum. Apabila sentuhnya kulit lelaki dan perempuan, batal wuduk. Ini kaul yang muktamad. Sekalipun sentuh kulit mayat. Nah, lelaki tu sentuh kulit mayat, seperti suami sentuh kulit, keinginan pada ghalibnya. Batal ni dia ikut umur yang ada syahwah pada ghalib. Lagu mana Kalau budak 2 tahun, 3 tahun, orang biasa hak yang sempurna ni, dia tak teringin kat budak-budak. Tak ada nafsu kat budak-budak. Kalau kita ni lelaki pegang budak tu, perempuan, contohnya lepas suruh belah mulut ke apa, kita pergi pegang pipi dia, tahnik. Batal ada uduk? Tak. Pasal apa? Tak ada keinginan, tak ada syahwah kepada si budak itu. Tu ghalib dia bila? Apabila hadnya di usia baligh. 9, 10, 11, 12, badan dia pun kuih berubah dah. Ada keinginan, maka batallah wuduk kita. Kalau sentuh budak lelaki yang balik, yang reti dah soal lelaki perempuan ni. Tu batal. Tu batal. Orang tanya, berapa umur kalau kita ni sentuh budak-budak tu, kita ni batal wuduk? Apabila dia reti dah. Dia reti dah, dia ada keinginan dah di umur tu. Begitu juga kita ni dengan dia, budak perempuan tu, siapa lelaki kita ni lelaki dengan budak perempuan tu umpama 12 tahun. Tubuh dia pun dah jadi lain dah. Berubah fizikal dia. Itu batal wuduk. Kita tak boleh dah. Salam dengan dia, batal wuduk kita. Batal wuduk kita. Tapi hak jajah 2, jajah 1, jajah 2 tu tak apa lagi. Tak apa lagi. Kita pun tak teringat dia, dia pun habis itu. Lepas tu orang tanya pula, kalau kita ni contohnya, kita ni umur 90, contoh, sentuh budak lelaki yang umur 30, batal ke tak? Dia tak mau kita, barangkali kita mau kat dia. Ataupun kadang-kadang kita tak mau kat dia, barangkali dia mau kita. Tu tak boleh. Dia kaedah dia ambil umur balik tu. Apabila dia balik 9, 10, 11, 12, tak boleh dah. Walaupun kita ni di usia banyak. Salam tu salah adat. Wuduk tetap batal. Wuduk tetap batal. Batal wuduk kalau kita ni salam dengan tidak berlapik. Baik. Tu hukum yang muktamad. Lelaki yang sah nikah dengan perempuan sentuh mayat, lelaki sentuh mayat perempuan, batal wuduk orang hidup tu. Adapun maksud lelaki dan perempuan, tak kiralah lelaki ke perempuan ke, itu telah sampai umur keinginan pada ghalibnya. Ayat ni kita ambil umur baligh lah, fizikal dia berubah. Dan maksud perempuan yang mahram itu ialah perempuan yang diharamkan berkahwin dengannya kerana sebab nasab keturunan ataupun dengan sebab susuan. Kalau ada kait macam tu tak apa. Maksudnya dia tu mahram kita. Macam mana? Seperti anak perempuan kita, kita lelaki, ataupun perempuan anak lelaki kita, tu tak apa kita sentuh. Ataupun cucu kita, tak apa kita sentuh. Ataupun cicit kita, ni orang panggil nasab. Dia ada usul, dia ada fara'.
tok kita, tok nek kita, tu tak apa. Tapi kalau kait dengan menakan ataupun pupu, tu batal. Tu orang panggil hawashi. Cabang. Nah, dia jaluk lain. Kita ni tok kita tok lain. Tok kita dua beradik dengan tok dia. Hak ni semua belah ni batal. Orang panggil pupu ataupun menakan. Tak boleh. Lebih-lebih lagi kita ada pak menakan, nikah dengan perempuan lain. Kita tak boleh pergi salam dengan perempuan dia. Hak tu tak kait pun dengan kita. Tak kait. Kita kata nak menikah ke mana, dia menikah dengan pak menakan kita. Allah tak boleh nikah kalau pak menakan kita cerai dengan dia. Kita boleh nikah dengan dia. Adapun dengan asbab perkahwinan seperti mak tiri kita lah. Hak tu haram mu'abbad. Kita tak boleh menikah dah selama-lama. Sebab pak kita ambil dia. Tu mak kita. Haram mu'abbad. Dia ada haram mukhayyad, haram mu'abbad. Nah. Sepupu-sepupu semua batal. Tak boleh. Sebab dia jalur lain. Kita pak kita, dia adik pak kita, abang pak kita. Anak-anak dia ni tak boleh. Sepupu nama dia. Itu kita faham dah. Itu kita faham dah. Baik. Jadi batal wudu. Batal wudu. Itu kita ni apabila kita belajar, baru kita faham. Kalau tak, kita ni sekadar meraihkan adat. Umur 17 tok salah-salah tak ambil sembahyang peri gitu, tak boleh. Batal yang sembahyang. Batal yang sembahyang. Itu kita kena cermat. Kerana perkara ni dia jadi bercampur lebih-lebih lagi dalam bab raya. Daripada tu tok menakan kita. Dia bab tok menakan pada hakikat dengan pupu. Jauh. Batal ayat sembahyang. Tak boleh. Itu kita kena parti elok-elok. Kecuali ada kaul-kaul yang dhaif dalam mazhab kita Syafi'i di masa-masa yang masyaqqah, di masa-masa darurah seperti kita di Mekah, maka boleh kita pakai pendapat yang dhaif. Lagu mana? Iaitulah kalau orang sentuh subuh kita turun tawaf, asar tak habis lagi. Dah sentuh keluar ambil sembahyang, keluar ambil sembahyang bukan dekat. Orang ramai. Kalau zaman dulu tak apa, tak ada orang. Lah kalau buat lagu tu tak boleh. Apabila payah, masyaqqah, darurah, maka kita pakai pendapat yang dhaif dalam mazhab kita Syafi'i juga. Apabila orang sentuh kita ni tak sengaja, kita bukan mau nak sentuh dia, tiba-tiba dia sentuh kita tanpa ada apa-apa syahwah, maka hukumnya tidak batal. Terus kita mengerjakan tawaf tanpa kita peduli. Tapi kalau kita duk tengok anak darah Turki ni gebu, saja kita puh dia, tu haram. Serta batal wudu. Batal wudu satu, haram satu. Sebab dia bercampur dengan syahwah. Dan kita teruskan. Kita pun tak ada syahwah dan tidak sengaja, di atas kaul yang dhaif dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Kelima, menyentuh kemaluan anak Adam, yakni zakar ataupun faraj. Lelaki sentuh zakar lelaki sendiri, ataupun dia sentuh zakar orang lain. Macam dia doktor, dia sunat, batal wudu dia. Ataupun faraj, sama ada perempuan menyentuh kemaluan dia sendiri, ataupun doktor dia pergi pegang faraj orang yang lain, batal wudu. Dengan perut tapak tangan, dengan sentuh tangan ni, ataupun perut anak jari, sama ada lelaki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, hidup ataupun mati, semua tu batal wudu. Contohnya kita ada wudu pi mandi mayat, kita pun
tak lapik tadi ke, hidup ke, iaitulah kemaluan manusia. Batal wudu. Batal wudu. Sekalipun ada tak tulis di sini, kemaluan tu dah tertanggal dah daripada badan. Kita ada wudu macam perang. Perang-perang hancur badan kena bom. Tengok-tengok kita pegang zakar lelaki. Kita pegang batal wudu. Sebab nyata walaupun tertanggal daripada orang tu. Habis. Jadi yang keenam murtad. Nauzubillah. Baik. Itu 6 perkara yang membatalkan wudu. Bermula maksud perut tapak tangan itu ialah pihak dalam tapak tangan, serta pihak anak-anak jari tangan dan di tepi-tepi anak jari. Maksud yang dikatakan tapak tangan ni, kaedah dia kita pekuk lagu ni. Tangan ni bertemu tangan ni, hak yang bercantum ni lah yang dikatakan batin. Tapak tangan yang tak boleh kita ni sentuh. Yang mana yang sentuh dua ni, tangkuk dua ni, apabila kena kemaluan, batal wudu. Batal wudu. Ada pun belakang tapak tangan terkena, kita ni mandi-mandi nak lap pun kena kot ni. Tu tak apa. Hak tak boleh ni tapak tangan ni. Begitu juga perempuan dengan lelaki sentuh kulit tanpa berlapik. Sentuh benda lain tak batal. Sentuh rambut dia. Ataupun dia kata sakit gigi nak patah ni, tarik sat. Kita kata ngangah elok-elok. Langau loleh aku ada wuduk ni. Tarik. Pok patah. Tak batal wuduk kalau tak kena kulit dia. Sama ada kulit ke, ataupun rambut ke, ataupun kuku ke. Contohnya. Dia kata tolong sat. Cak duk ada kuku ni tolong buang sat. Kita pun pi buang dengan cermat, tak kena pun kulit dia. Kita sentuh kuku dia, gigi dia, rambut dia, tak batal wudu. Yang batal wudu iaitulah menyentuh kulit dia. Kulit dia. Pasal apa? Apabila kulit menyentuh kulit, dia timbul syahwah, keinginan. Tu yang boleh jadi batal tu. Kemudian dia lekat dua-dua ni. Kita pegang kemaluan ni lah dengan kawasan ni, batal. Batal wudu. Kita ambil wudu dah. Cucu kita berak. Kita pun pergi tonyoh punggung dia, batal wudu. Sama ada kita ni pegang hak kita ataupun orang lain, semuanya batal. Kecuali kita pegang kemaluan binatang, tu tak batal. Tu tak batal. Kita ada yang semayang, kita lapah-lapah lembu. Di kemaluan dia kita potong pegang, tak batal wudu. Yang batal kemaluan anak Adam apabila kita sentuh. Keenam murtad. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta jauh. Bismillah. Jadi kita berhenti di sini dulu. Kemudian pada 6 ni dok tak batal. Orang kata korek tak hidung batal ke tak? Dok lah, tak dok dalam 6 ni. Pegang taik lembu batal tak? Dok. Pegang taik binatang ke, ataupun kita ni buang najis orang, kita tersentuh najis dia di lantai, kita terpegang, tak batal semua. Hak batal ni 6 ni ya. Apa dia? Keluar suatu daripada kemaluan depan belakang. Tidur dengan lain daripada tidur duduk, semua batal. Ketiga, hilang akal kerana mabuk, gila, pitam. Keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang halal kita kahwin. Yang kelima, menyentuh kemaluan anak Adam. Yang keenam, murtad. Lain daripada ni, semuanya tak batal wudu. Tak batal wudu. Tak batal wudu hukum dia. Baik.
Nanti orang panggil kaedah. 6 ni saja. Lain pada 6 ni, semuanya tak lain dia tak masuk murtad. Murtad ni khilaf. Setengah kata kalau murtad pun wuduk tak batal. Dia khilaf. Kalau murtad pun wuduk tak batal. Hak lain, amalan lain batal tapi wuduk tak batal. Ini khilaf dalam masalah murtad. Tu kitab lain tak bermurtad tapi dia batal juga. Sebab ada pendapat kata murtad tu batal. Yang kedua, sebab apa dia pecah jadi satu lagi tambah? Sebab kitab-kitab lain hilang akal dan tidur tu dia campur sekali. Tidur tu seolah-olah tak ada akal juga. Tidur dengan tidak tetap papan punggung dan hilang akal dia sambung sekali. Hak ni dia pecah, dia jadi 6. Patut-patut dia jadi 5 lah. Hak yang murtad dia tak bubuh. Jadi di sini dia tambah murtad satu. Yang kedua dia asingkan di antara tidur dengan gila mabuk tu dia asingkan. Tu dia jadi 6. Dia jadi 6. Wallahu alam. Jadi kita berhenti di situ muka surat 23 mandi. Mandi pada lughah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi Syekh Aminuddin tak ada hari ni. Sepatutnya dia mai, tapi oleh kerana ada urusan tak jadi mai tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'amah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.